نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita habis selesai 30 minit. Kita rehat sekejap, agak-agak apa yang patut. Kita sambung semula bacaan hadis dalam bab yakin dan juga tawakal pada hadis yang hadis yang ke-6 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Baik. Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimatan wa tarahu biqala rawahu Tirmidzi qala hadis hasan. Daripada Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali pada petang hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini darjahnya hasan. Baik, hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Ada dua cara sebut nama Tirmidzi, At-Tirmidzi ataupun At-Turmuzi. Dengan baris bawah At-Tirmidzi ataupun At-Turmuzi. Kat mana Turmuz ni? Tirmidzi ni nama tempat. At-Turmuz. Nama tempat lah. Turmuz. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, semuanya bukan dalam tanah Arab. Al-Bukhari dekat Bukhara. Mana sekarang? Bukhara, Uzbekistan. Muslim dekat Naisabur. Mana Naisabur? Iran. Naisabur, Iran. Abu Daud dekat Sajastan. Nama tempat As-Sajastan. Sajastan. Mana Sajastan? Sekarang Afghanistan. Semua Staftan ni. Gohegostan je tadi. An-Nasa'i pun sama. An-Nasa'i Ibn Majah pun sama. Semuanya adalah daripada kawasan-kawasan negara-negara stan ni kita panggil apa? Balkan ke? Bukan kan? Bukan Balkan kan? Di Asia belah atas tu. Hari ni negara-negara tu jadi negara paling miskin di dunia. Afghanistan, macam Kazakhstan, okeylah sikit, dan tidak lagi terkenal. Tidak lagi terkenal. Baik. Jadi Turmuz pun sama. Turmuz dekat Uzbekistan juga. Turmuz. Hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Apa makna hadis hasan? Ingat lagi tak syarat-syarat hadis hasan? Bawah sikit pada sahih. Bawah macam mana tu? Apa ni syarat hadis sahih? Perawi dia mesti siqah. Setiap perawi dia sampai kepada Rasulullah mesti perawi yang siqah. Yang kedua, dia tidak ada illah. Hadis tu tidak ada cacat. Dia tidak sakit. Macam mana nak tahu sakit? Doktor je tahu sakit. Hanya doktor hadis je boleh diagnose. Kita boleh juga gitu-gitu je lah. Demam sebab benda ni, makan Panadol. Dia tak demam, dia tengok ni ada kuman ni kan. Jadi samalah macam ilmu hadis. Hak yang boleh meneliti illah ataupun cacat pada hadis ni adalah pakar dia sahaja, yang dah memang setiap hari 10 jam, 11 jam, 12 jam bergeluman dengan ilmu hadis. Yang ketiga, syarat hadis sahih adalah sanad mesti bersambung, tidak boleh ada putus. Yang keempat,
Mana yang keempat? Perawi mesti siqah tadi dah sebut kan? Perawi mesti dhabit. Perawi mesti dhabit. Apa makna dhabit? Ingat ataupun teliti. Maksudnya kalau dia belajar tu dia menghafal, dia ingat dalam kepala, ataupun kalau dia bukan jenis ulama ataupun orang yang menghafal, dia tulis dengan cermat. Tulisan dia dhabit, matbu', tulisan dia tu clear. Tulisan dia tu clear. Bukan dia tulis hadis main cicang-cicang je tak. Sebab itu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Hisham bin Ammar, apabila dia berguru dengan Imam Malik, dia kata kat Masjid Nabawi tu, dia kata ada ribuan manusia pergi mendengar hadis daripada Imam Malik, tapi yang betul-betul dhabit, yang betul-betul boleh hafal, dan juga yang betul-betul menulis, boleh bilang dengan jari dia kata 10 orang. Dia kata bid'ah beberapa orang sahaja. Maknanya hak lain tu mari mari dengar balik habis. Kata tadi pergi kelas Imam Malik. Hebatlah tadi pergi kelas Imam Malik, tapi menulisnya tak ada mendengar pun tidak hafal. Baik. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak boleh ada syaz. Hadis tu tidak boleh syaz. Apa makna syaz? Ganjil. Ganjil. Dia berlawanan dengan hadis-hadis yang lain. Dia berlawanan dengan perawi-perawi lain yang lebih siqah, yang lebih kuat. Tiba-tiba mari dia bawa cerita terbalik sikit. Macam contoh, kita bagi contoh hadis 7 golongan yang masuk syurga kan. Antaranya orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tak tahu. Tiba-tiba mari satu rawi, ada satu jalur perawi, dia cerita hadis tu adalah orang yang bersedekah dengan tangan kiri, tangan kanannya tidak tahu. Hadis tu dalam Sahih Muslim. Awak sedekah tangan kiri, tangan kanan tak tahu. Jadi hadis tu diangkat hadis, dipanggil hadis syaz. Hadis syaz. Jadi 5 syarat tu mesti ada dalam satu-satu hadis sahih. Apa yang menjadikan hadis tu hasan, turun satu darjat? Apa yang menyebabkan hadis jadi hadis hasan adalah dia kurang pada dia punya dhabit dia. Hal lain semua sama, siqah, sanad bersambung semua sama. Tak ada syaz, tak ada ilah, tapi dhabit dia kurang. Dia punya hafalan dia kurang sikit, ataupun tulisan dia kurang sikit. Maka turunlah dia kepada darjat hasan. Kurang salah satu je daripada 5 syarat ni, auto jadi dhaif. Sanad tak bersambung, terputus, letak tepi, dhaif. Perawi kurang siqah, perawi muttaham, kita panggil perawi ni ada cacat, ada ni sikit, ada masalah sikit, letak dekat dhaif. Okey. Tetapi sebagaimana kita menjadi muqallid, ahli taklid dalam mazhab fiqh, dalam hadis lebih-lebih lagi lah. Sebab kita tak mengkaji. Kita tak mengkaji. Dalam fiqh mungkinlah kita boleh kaji dalil-dalil dan sebagainya, tapi dalam hadis kita bergantung kepada 6 imam yang muktabar, yang kalau dia kata sahih, kita follow dia kata sahih. Dia kata hasan, hasan. Kata dhaif, dhaif. Kecuali kita pergi kaji. Kita pergi kaji. Baik. Hadis daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melaporkan, beliau mendengar Nabi SAW menjelaskan, apabila saudara-saudara semua suka bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, percayalah Allah akan memberi saudara-saudara rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Pagi-pagi perut burung-burung itu kosong, petang-petang mereka pulang dengan perut kenyang. Dekat terjemahan ni dia tak tulis makna taghdu khimasan. Pagi-pagi perut burung itu kosong, maksudnya burung tu pagi-pagi dia keluar. Petang-petang pun maksudnya mereka pulang. Ada sebut mereka pulang. Pagi-pagi tu mereka keluar. Burung-burung itu keluar. Baik. Hadis ini jelas pada menerangkan tentang konsep tawakal. Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti seekor burung. Kita pun dah cerita tadi. Kenapa burung? Sebab dia adalah makhluk yang lemah, tetapi
dengan usahanya sedikit itu, Allah Ta'ala masih tetap memberikan dia rezeki. Yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil bahawasanya rezeki itu tidak mari hanya semata-mata iktimad, hanya semata-mata bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa sebab. Tanpa sebab. Burung tadi pun dia keluar pergi mencari rezeki, dan Allah Ta'ala bagi rezeki dengan sebab dia berusaha. Tetapi yang kita yakin bukan usaha, yang kita yakin adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian hadis seterusnya. Seterusnya daripada An Abi Umarah An Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على فطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ ووضوعك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه ثم قال واجعل كن آخر ما تقول. Dari Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai fulan, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah doa ini, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, dan aku pasrahkan juga semua urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan penuh harap dan cemas kepadamu, tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu melainkan hanya kepadamu. Sungguh aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Sungguh jika kamu meninggal dunia di malam itu, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan suci. Adapun jika kamu bangun pagi hari masih di kehidupan, maka kamu akan memperoleh kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Disebutkan dalam salah satu riwayat dalam kitab Al-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari Barra, ia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk solat, lalu berbaringlah dengan posisi miring ke kanan dan bacalah doa ini. Maka disebutkanlah hal lafaz doa yang sama, maka beliau pun bersabda, jadikanlah doa itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan sebelum tidur. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-7 daripada Abu Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga kecil. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-72 Hijrah radhiyallahu taala anhu. Dan dia ini terkenal dengan sebagai seorang pahlawan. Imam Az-Zahabi meriwayatkan dalam satu peperangan beliau pernah berlawan dengan 100 orang secara mubarazah, secara berdepan, 100 orang sekaligus. Kira kalau hari ini macam hero Hindustan tu lah, 100 orang dalam satu masa. Itu Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Baik. Dia ni adalah
Tadi dia masyhur sebagai seorang pahlawan dan banyak peperangan-peperangan yang disertai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca biografi para sahabat, biasanya para ulama terjemah, ulama biografi ni dia akan sebut berapa banyak sahabat pergi perang. Sayyidina Abu Bakar pergi perang itu, perang ini, perang itu. Sayyidina Jabir bin Abdullah pergi perang itu, perang ini, perang itu. Abdullah bin Abbas pergi perang itu, perang ini, perang itu. Ya. Maknanya mereka ni bukan sahaja meriwayatkan hadis, tetapi mereka menyertai jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangat banyak. Baik. Hadis ni hadis yang sangat perlu untuk kita hafal. Tengok lafaz bahasa Arabnya. Daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, memberitahunya, ya fulan, idza awaita ila firashik faqul. Dia beritahu kepada Bara' bin Azib, apabila kamu pergi kepada firash, kamu pergi ke tempat tidur, bacalah apa dia? Satu doa. Siapa dah hafal doa ni? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku hadapkan mukaku kepadamu. Yakni kita menyerahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fizikal kita ni kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doa ni sangat banyak kaitannya dengan diri kita sebelum daripada kita tidur. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku ini kepadamu. Habislah. Kalau aku tak bangun lepas bertidur ni, urusan kita ni kita dah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaitan dengan bab tawakal. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, aku serahkan tubuh badanku kepadamu. Alja'tu dhahri ilaik, aku serahkan tubuh badanku kepadamu. Hanya engkau lah yang paling layak untuk diserahkan untuk menjaga batang tubuhku ini. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, mengharapkan pahala dan takut akan siksamu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita seimbang. Apabila cerita tentang pahala, kita kena cerita juga tentang dosa. Apabila cerita tentang dosa, kita kena cerita juga tentang pahala. Kita pergi berjalan menuju Allah Ta'ala ni dengan dua rahmat, dua sayap. Satu mengharapkan pahala, kedua takutkan mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua takutkan kepada azab dan juga siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Al-malja' dalam bahasa Arab dipanggil al-malja'. La malja'a, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Ini alasan yang paling kukuh kenapa Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat kita, satu-satunya tempat kita kena bertawakal. Kerana tidak ada lagi tempat yang kita boleh lari jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Taala tahu, melainkan Allah Taala lah yang menguasai. Kemudian wala manja minka ila ilaih, dan tidak ada tempat yang selamat kecuali padamu. Ini semua alasan-alasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitab Al-Quran yang kamu turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah engkau utuskan. Dalam riwayat yang lain, ini tak sebut kat sini, Al-Bara' bin Azib ni dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak ubah kalimah wa bi nabiyyika alladhi arsalta ni, dia nak tukar kepada Rasul. Saya beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada Rasul yang engkau utuskan. Al-Bara' dia nak tukar tu. Apa jawab Nabi SAW? La wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Rasul kata jangan tukar. Jangan tukar. Sebab itu kata Al-Imam Nawawi, asal wirid kalau kita ambil daripada Nabi SAW, tak perlu tukar. Kalau kita ambil daripada Nabi SAW, kata Imam Nawawi, tak perlu tukar.
Mungkin kita rasa tukar tu bagus, tapi sabit dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Al-Bara' bin Azib. Padahal kalau kita tukar Nabi kepada Rasul tu lagi bagus. Kan Rasul lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Jadi seolah-olah Al-Bara' bin Azib nak lebih lagi lah, tapi Nabi SAW larang. Tapi sebahagian para ulama kata tak, Nabi larang bukan sebab nas. Nabi larang sebab apa? Banyak dah hari ni kita tukar wirid Nabi SAW. Banyak. Contoh doa lepas sembahyang, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabb. Itu semua tak ada dalam nas hadis. Mana alasan kita ambil kita boleh tambah? Ni Nabi larang ni. Nabi tukar satu kalimah pun tak boleh. Sebahagian para ulama jawab, dia kata Nabi larang tu bukan larangan tak bagi buat. Nabi larang kerana tawaduk. Nabi SAW larang kerana tawaduk. Maksudnya seolah-olah Al-Bara' nak puji Nabi lah. Kenapa? Wabi Nabi kalladhi, sebutlah wabi Rasulika kalladhi arsalta. Nabi kata la, jangan sebut, kerana tawaduk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk. Dan ini lebih kuat ataupun lebih sesuai, kerana sahabat radhiyallahu anhum selepas daripada wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun berzikir dengan zikir-zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebut. Banyak zikir-zikir yang para sahabat baca, zikir-zikir yang sahabat buat tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kepada keharusan kita berzikir walaupun dengan lafaz yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentulah kalau kita ikut sebiji yang Nabi ajar tu, tentulah ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada zikir-zikir lain. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka imitta mitta 'ala al-fitrah. Fa innaka imitta min lailatika mitta 'ala al-fitrah. Kalau kamu mati pada malam itu, sesungguhnya kamu telah mati di atas fitrah. Apa makna mati di atas fitrah? Tak ada dosa. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dosa. Besarnya kelebihan membaca zikir. Allahumma aslamtu nafsi ilaiku fawwadtu amri ilaiku anja'tu dhahri ilaiku raghbatan wa rahmatan ilaiku la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Pendek je. Pendek banyak. Tambah tu sebelum tidur. Maksudnya kalau mati di atas fitrah, yakni kita dengan Allah Taala kosong-kosong. Tapi dengan manusia belum tentu. Tapi dengan Allah Taala kosong-kosong. Mana lagi mudah? Dosa dengan Allah Taala ke dosa dengan manusia? Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia lagi payah. Lagi payah. Kadang-kadang kita dengan manusia atas muka bumi ni pun kita malu dah nak minta maaf dengan dia kalau kita buat salah dengan dia. Apatah lagi dekat akhirat. Baik. Dalam riwayat, namun sekiranya saudara masih hidup, tertinggal masih hidup, sekiranya masih hidup sampai paginya, saudara mendapat pahala. Yang ni kalau orang tanya tidur mana hak dapat pahala, tidur hak baca zikir ni, Allahumma aslamtu nafsi. Bangun pagi dapat pahala. Baik. Jadi lebihlah pada orang yang tak baca. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, direkodkan laporan lain daripada Al-Bara' yang berbunyi, Nabi SAW menjelaskan kepada saya, apabila saudara masuk ke tempat tidur, ambillah air sembahyang. Ini ada tambahan, ambil air sembahyang. Yang kedua, baringlah dengan mengiring di sebelah kanan, menghadap atas belah kanan. Kemudian bacalah ya Allah, baru baca doa tadi. Baca doa tadi.
Kemudian Nabi SAW kata, sekiranya saudara mati pada malam itu, saudara mati dalam keadaan beriman. Namun sekiranya saudara masih hidup sampai paginya, saudara mendapat pahala. Jadikanlah doa ini sebagai ucapan terakhir saudara sebelum saudara tidur. Sunnahnya untuk kita menjadikan zikir ini sebagai kalimah yang terakhir kita sebut sebelum tidur. Kadang-kadang kita baca juga, baca-baca lepas tu main telefon dulu. Gitu kan. Kadang-kadang tertidur dengan telefon. Kena empak atas muka. Selain daripada doa ni, apa lagi kita baca sebelum tidur? Memang sahih Nabi SAW buat. Allahumma sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sabit, Nabi baca sebelum tidur. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebelum tidur. Ayat kursi 3 kul. 4 kul. Kuliah masuk ke? Tak masuk kan? Kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup pada tangan, sapu kat badan. Lagi? Allahumma bismika. Ada yang sebut ahya wa amu, ada amu tu ahya. Dua-dua ayat ada. Kemudian ni inilah sekali. Allahumma aslamtu nafsi ilaika fa wa ta'amri dengan kefahaman. Dengan kefahaman. Maksudnya kita sebenarnya kita tidur tu kita mati sementara. Jadi seolah-olah kita rasa kejap mati macam mana. Hilang. Rasa kejap mati. Jadi sebagaimana kita mati sementara tu, sepatutnya macam itulah kita bersiap untuk mati selama-lamanya. Kita serahkan urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala, penjagaan apa tanggungjawab kita yang kita ada atas muka bumi ni, kita serahkan kepada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian hadis yang ke-8. Sapu badan 3 kali ke ataupun kita zikir tu 3 kali pun habis 3 kul, ayat kursi, doa, sapu, pula serang lagi. 3 kali kalau Allah ahad. Kemudian sapu sekali. Sapu tu sekali. Hembuh pada tangan, sapu sekali. Hembuh pada tangan. Tu pun kata Aisyah, setakat mana awak boleh sampai je. Sebab Rasulullah bila dia sapu, dia tak bangun pun sapu lega dah. Rasul sapu. Pada hadis yang diminta Aisyah tolong buka kaki. Ada juga. Itu juga tiga itu waktu Rasulullah tak mampu, tak sihat. Maksudnya sunnah tu Nabi tak tinggal. Hatta ketika Rasulullah SAW nak wafat dah, tak larat pun Rasulullah suruh Aisyah buatkan. Baik. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي رضي الله عنه وهو أبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أهلهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثها متفق عليه. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, dia bersama ayah dan ibunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ketika kami berada di suatu gua, yakni Gua Thur, aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, nescaya dia akan melihat kita. Maka beliau pun bersabda, hai Abu Bakar, apa yang kamu perkirakan dengan dua orang sedangkan Allah yang tiga? Yang ketiga hadis mutlak benar. Baik. Hadis yang ke
8 daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang pertama sekali digelar dengan gelaran As-Siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan orang kedua siapa? Di zaman Rasulullah SAW, orang pertama digelar sebagai As-Siddiq adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah anak dia, Aisyah As-Siddiqah. Aisyah. Nama sebenar Abdullah bin Osman. Ini paling jarang kita dengar. Orang tanya siapa nama betul Sayyidina Abu Bakar, biasanya krik-krik. Abu Bakar. Abdullah bin Osman. Abdullah, ayahnya Osman. Ayahnya pun terkenal dengan nama Abu Quhafah sahaja. Abu Quhafah kunyah, bukan nama. Namanya Osman. Namanya Osman. Bukan kunyah, kunyah. Dia bukan kunyah. Kunyah tu chewing gum. Kunyah. Dia berhenti. Dia apa nama? Dia tak sambung. Kunyah. Kunyah. Gelaran. Okey, cuba tengok dalam nasab keturunan Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah bin Osman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Dekat mana bertemu dengan Nabi SAW? Al-Murrah. Murrah. Datuk yang bertemu dengan Nabi SAW adalah pada Murrah. Bukan murah, Murrah. Datuk ke berapa tu? Bilang sendirilah. Baik, beliau serta kedua ibu bapanya adalah sahabat Nabi SAW. Mak ayah dia dua-duanya adalah sahabat kepada Nabi SAW. Maknanya masuk Islam dan bertemu dengan Nabi SAW. Siapa yang ajak mak ayah masuk Islam? Dia sendiri. Dan mak ayah dia masuk Islam tanpa ragu sedikit pun. Dua-duanya masuk Islam. Tanpa ragu sedikit pun. Sayyidina Abu Bakar terkenallah Al-Khalifatul Awwal. Tiap kali tarawih tengok Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah ni maksudnya pengganti. Khalifah tu maknanya pengganti. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Umar bila naik orang panggil dia khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti kepada pengganti Rasulullah SAW. Ini pengganti kepada Abu Bakar. Boleh faham? Sayyidina Abu Bakar tak banyak hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar. Rasa-rasa tak banyak tu berapa? Rasa-rasa tak banyak kan? Tapi adalah jumpa ni satu Sayyidina Abu Bakar. Berapa? 142 hadis. Walaupun tak banyak hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar, tetapi jumlah hadisnya adalah 142 hadis. Banyak juga Yang ada dalam Bukhari dan juga Muslim, yang sepakat Bukhari dan juga Muslim 6 sahaja. 6 sahaja. 6 sahaja. Sebab itu kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis? Tak banyak lah, 142 itu tak banyak lah nak compare dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah berapa Abu Hurairah? 6,000 lebih, 7,000 lebih. Abdullah bin Anas banding orang lain tak banyak lah. Sedangkan dia ni paling rapat dengan Rasulullah SAW. Jadi kenapa? Tak logik dia tak pernah dengar hadis banyak. Sebab dia paling rapat. Kenapa rasa-rasa? Yang pertama dia disibukkan dengan pemerintah, menjadi khalifah. Lepas tu semua orang kata, awak ni sibuk sangat buat kerja, ngurus orang semua ini, tak pergi belajar, tak ada nak pergi belajar. Kalau dia buat tu betul untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia besar kelebihan dia. Dia besar kelebihan dia berbanding orang lain. Besar tanggungjawab mengurus orang, pentadbiran. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Tapi yang kedua, ada juga dia sendiri takut nak meriwayatkan hadis yang dia tidak dengar sendiri daripada Nabi SAW. Kalau kita baca hadis Sayyidina Abu Bakar, kebiasaannya cerita tentang dia dengan Nabi SAW. Macam hadis ni lah, hadis bab tawakal, tapi kisahnya
kisah dia dengan Nabi dalam Gua Hira, Gua Sur. Dia dengan Nabi SAW bersembunyi dalam Gua Sur. Baik. Meninggal dunia, bila Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia? Pada tahun 13 Hijrah. Pada tahun 13 Hijrah. Sempat 2 tahun lebih je menjadi khalifah. Sempat 2 tahun lebih je menjadi khalifah. Walaupun 2 tahun lebih, isu paling besar yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi golongan murtad dan juga tak nak bayar zakat. Walaupun khilaf, dia berlaga dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata tak boleh perang ni, orang Islam ni. Mana perang orang Islam? Abu Bakar kata tak. Apa nama? Tak, orang tak nak bayar zakat. Tapi dia kata zakat ni wajib, tapi saya tak nak bayar zakat. Boleh perang? Boleh bunuh tak? Ijtihad Sayyidina Abu Bakar, boleh perang, boleh diperangi. Kerana dia berdalilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aqimus solah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia yang tidak mahu menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak mahu mayar, tak mahu bayar zakat. Apabila mereka sudah masuk Islam, semua selamat kecuali orang yang meninggalkan hak agama Islam. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kita kena perang. Baik. Katanya, satu kami berada di dalam gua, yakni Gua Sur. Saya nampak kaki-kaki orang musyrik di atas kepada kami, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sekiranya seorang daripada mereka itu memandang ke arah kaki mereka, tentu mereka nampak kita. Lalu Nabi SAW menjelaskan, apakah pada pendapat saudara kita ini hanya berdua? Allah ada bersama-sama dengan kita. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini Rasulullah SAW mengajarkan yakin dan tawakal kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Sebab keadaan yang dia tengah berada sekarang ketika itu, keadaan yang sangat darurat. Kalau ditangkap sahaja, habis kan? Orang Islam kat Madinah hak berhijrah pun kena tak ada kekuatan dan sebagainya, habis. Itu yang Sayyidina Abu Bakar takut sangat. Sayyidina Abu Bakar takut sangat. Jadi sikit lagi mereka nak jumpa, kata Sayyidina Abu Bakar, kalaulah diturun sikit sahaja kepala, akan nampak Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi SAW, kenapa Nabi tenang? Kerana yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-9, Ummi Mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Khuzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah yang bernama asli, nama sebenarnya Hindun binti Abi Umayyah Khuzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW jika keluar rumah, beliau membaca doa dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakal kepada Allah, ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Imam Al-Tirmizi dan perawi lainnya dengan sanad sahih. Imam Al-Tirmizi radhiyallahu anhu mengatakan hadis ini hasan sahih, dan dari redaksi di atas milik Imam Abu Dawud. Laporan ini mengikut teks yang direkodkan oleh Imam Abu Dawud. Maknanya lafaz hadis ini adalah lafaz hadis daripada Imam
Abu Daud. Imam Abu Daud. Baik. Baik, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama sebenarnya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Siapa Ummu Salamah ni? Siapa Ummu Salamah ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahi Ummu Salamah pada tahun ke-4 Hijrah. Nabi kahwin dengan Ummu Salamah pada tahun ke-4 Hijrah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha antara orang yang awal masuk Islam. Bahkan dia sempat berhijrah ke Habsyah bersama dengan suami dia. Sebelum suami dia meninggal dunia sempat berhijrah ke Habsyah. Sempat berhijrah ke Habsyah. Beliau meninggal dunia pada tahun 62 Hijrah. Iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling last sekali meninggal dunia. Ummu Salamah. 62 Hijrah. Isteri Nabi SAW yang paling terakhir sekali meninggal dunia adalah Ummu Salamah. Umur dia tu lebih 90 tahun lah masa tu. Sebab kalau ikut yang paling muda Sayyidina Aisyah, tapi Aisyah meninggal dunia sebelum dia. Aisyah meninggal 58 Hijrah. Baik. Kata Ummu Salamah, apabila Nabi SAW keluar rumah, antara doa Nabi SAW adalah Allahumma, apa doa Nabi? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Doa yang pertama. Yang pertama, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu paling basic sekali. Kemudian Nabi SAW berdoa banyak, ya Allah aku mohon perlindunganmu daripada tersesat atau disesatkan. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla. A'udzubika an adilla au udalla. Supaya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluar-keluar ni tak sesat. Sama ada sesat dunia ataupun sesat akhirat, ataupun disesatkan. Au azillah au uzalla, terpesong atau dipesongkan. Terpesong ataupun dipesongkan. Au azlima au uzlama, ataupun keluar-keluar menganiaya orang lain ataupun dianiaya oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, ataupun menjadi bodoh ataupun dianggap bodoh. Ini doa Nabi SAW sebelum daripada keluar rumah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan juga yang lain-lain dengan laporan yang sahih. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Laporan ini mengikut teks yang didapatkan oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala. Ini betapa besarnya ibadah tawakal ini. Sebelum daripada Nabi keluar rumah, Nabi sentiasa akan membaca doa Allahumma Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali menjejakkan kaki keluar daripada rumah. Kemudian diiring dengan doa supaya berlindung daripada perkara-perkara yang sama ada tersesat, terpesong, dizalimi dan sebagainya apabila keluar daripada rumah. Okey, kita pergi sikit kepada masalah hadis ni. Hadis ni At-Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Sebenarnya hadis ni berlaku terpotong pada sanad. Iaitu kalau kita baca sanad penuh hadis ni, Ummu Salamah tu perawi bawah dia nama dia Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni seorang tabi'in. Tapi dia tak pernah jumpa Ummu Salamah. Asy-Sya'bi ni dia tidak pernah berjumpa dengan
Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dah macam mana dia meriwayatkan hadis ni kalau dia tidak pernah jumpa Ummu Salamah? Okey, itu satu. Tiba-tiba kenapa Imam At-Tirmizi kata hadis hasan sahih? Tadi kita kata kalau hadis tu tak cukup syarat, syarat 5 tu kan, antaranya sanad mesti bersambung. Tiba-tiba bila para ulama cek, ni sanad memang confirm tak bersambung. Nah, macam mana tiba-tiba Abu Daud At-Tirmizi kata sahih? Nah, macam mana? Jawapannya adalah kerana hadis ini hadis fadail. Hadis fadail. Apa makna fadail? Apa makna fadail? Hadis amalan kelebihan. Asalkan benda tu ada dalam syarak, benda yang fadail auto makbul, diterima. Tambah pula macam Haji Asri kata tadi, kibar tabi'in yang meriwayatkan daripada Ummu Salamah tu adalah tabi'in yang besar. Sya'bi nama dia, Asy-Sya'bi. Okey. Nah, tu contoh kita melihat kepada hukum hadis. Baik. Kemudian hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yaqi idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu hadita wa kufita wa wuqita Hudita. wa wuqita. Yang mula-mula tu hudita. Hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala Tirmidzi hadithun hasan. Zada Abu Dawud wa yaqul yani asy-syaitan li syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa, yakni pada waktu dia keluar rumah dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tak ada daya dan tidak ada pula upaya melainkan hanya milik Allah, maka akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupi dan kamu telah dilindungi, dan syaitan akan menyingkir darinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan perawi lainnya. Imam At-Tirmidzi rahimahumullah menyatakan hadis ini hasan. Abu Dawud menambahkan, dan dia berkata, yakni syaitan, pada syaitan yang lain, bagaimana kamu bisa menggoda orang itu sedang dia telah diberi petunjuk, dicukupi dengan pertolongan dan dilindungi oleh Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kelebihan membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tak ada terjemahan. Tiada daya dan tiada kuasa. Di bawah tu. Okey, sebelum daripada sesiapa yang sewaktu keluar rumah membaca doa berikut akan dikatakan kepadanya, yakni sama ada malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala. Sama ada malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Kamu sudah diberi petunjuk, keperluanmu sudah dicukupkan dan kamu diberi perlindungan, maka syaitan pun lari daripada orang itu. Apa makna syaitan lari? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu dan menyusahkan orang tersebut.
Doa itu adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kuasa. Haula maksudnya daya yang menghalang. La quwata kuasa yang membuat. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada benda yang menghalang kita. Tidak ada perkara yang menghalang kita daripada sesuatu, ataupun tidak ada kekuatan yang ada pada kita untuk kita buat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sepenuhnya lah. Benda yang kita tak mampu buat pun kita minta dengan Allah Taala. Benda yang kita mampu buat pun kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita tak mampu ni benda yang orang boleh buat mudarat kepada kita. Itulah haula wala quwata, benda yang kita rasa kita mampu tetapi hakikatnya kita perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Abu Daud ada tambahan berikut, syaitan berkata kepada syaitan yang lain, bagaimanakah engkau hendak ganggu orang ini sedangkan dia sudah diberi petunjuk oleh Allah, keperluannya sudah dicukupkan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu nak mengganggu orang ini, nak memberikan bisikan-bisikan dan sebagainya sedangkan dia sudah diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau orang tanya, kalau dia berasa diganggu makhluk halus, diganggu oleh iblis dan sebagainya, cara yang paling berkesan sekali adalah dia sendiri membaca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Nak keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikir pagi petang, zikir lepas sembahyang, dia sendiri. Sebelum minta orang ruqyah dan sebagainya. Baik. Kemudian hadis yang ke-11. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح. Betul macam ada surah. Ala Shin Roto janggut. Mana? Ala syarti Muslim. Syarti Muslim. Ada baris. Oh tak ada. Dari Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan, dahulu kala pada zaman Nabi SAW ada dua orang yang bersaudara. Salah seorang di antara keduanya suka mendatangi Nabi SAW, sedangkan yang seorang lagi giat berusaha mencari penghasilan. Sesudah itu seorang yang giat berusaha itu mengadukan saudaranya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, barangkali kamu diberi rezeki kerana dia, yakni saudara. Diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi rahimahullah dengan sanad sahih mengikut syarat Muslim. Lafaz yahtarif artinya ialah mencari penghasilan dan berusaha keras mencari rezeki. Baik. Hadis juga daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada zaman Nabi SAW ada dua orang adik-beradik. Seorang daripada mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dua orang adik-beradik ni, seorang lagi duduk selalu berjumpa dengan Nabi SAW, mendengarkan hadis, menuntut ilmu dan sebagainya. Suka duduk dengan Nabi SAW, tapi dia tidak bekerja. Seorang lagi bekerja, tetapi dia datang mengadu jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata kawan dia ni mengganggu, kawan dia ni tak buat apa. Lalu kata Nabi SAW, barangkali saudara diberi rezeki disebabkan saudara memberi bantuan makan dan lain-lain kepada saudaramu yang tidak bekerja itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, hadis ini ada beberapa makna. Yang pertama, hadis ini tidak tidak memberi dalil ataupun tidak menunjukkan bahawasanya tak perlu bekerja. Tak perlu bekerja. Maksudnya boleh duduk mengganggu-ganggu makan ihsan bela orang, tidak. Kerana sahabat yang pertama tadi tu, dia bukan duduk saja, dia pergi ke majlis Nabi SAW. Masanya dihabiskan pergi dengar kalam-kalam, hadis-hadis percakapan Nabi SAW. Itu yang pertama.
Tapi kawan dia hak bekerja ni, adik-adik saudara dia seorang lagi ni hak perawi ni tak sebut nama. Dia ni bekerja, dia hak tanggung kawan tadi tu. Bila dia tanggung, dia datang mengadu jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, la'allaka turzaqu bihi. Dia kata barangkali saudara diberi rezeki disebabkan saudara memberi bantuan makan. Orang tadi datang mengadu supaya nak suruh orang tu bekerja juga. Mari-mari Rasulullah bela kawan tu. Rasulullah sokong dia, kata engkau ni barangkali engkau bekerja, rezeki yang mu dapat ni boleh jadi kerana mu tanggungan. Ada dua sebab kat sini. Pertama, sebab dia beri bantuan kepada orang, dia bersedekah. Yang ni rezeki yang Allah Ta'ala bagi datang daripada hasil sedekah dia. Yang kedua adalah diberi kepada saudara dia yang pergi menuntut ilmu. Fadlu talibul ilmi, kelebihan orang menuntut ilmu adalah orang yang berinfak untuk jalan menuntut ilmu tu, Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan kata Nabi SAW, la'allaka turzaqu bihi, dengan rezeki yang tidak diberi pada orang lain. Ada juga dalil ataupun hadis suruhan Nabi SAW suruh membantu orang yang pergi menuntut ilmu, berinfak ataupun menanggung orang yang pergi menuntut ilmu. Baik, kemudian kita masuk sikit bab istiqamah, bab yang ke-8. Pergi laju je ni. Bab 8, istiqamah. Allah menjelaskan melalui surah Hud ayat 112, "Walaupun hendaklah kamu wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu." Allah menjelaskan melalui surah Al-Fussilat ayat 30 hingga 32, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap di atas jalan yang betul, turunlah kepada mereka malaikat yang berkata, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang dijanjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatkan, sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah menjelaskan melalui surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 14, semuanya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetapkan pendirian, maka tidaklah mereka takut dan tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga, tetap kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan untuk amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Baik, 3 ayat tentang ibadah istiqamah. Ibadah rohani yang seterusnya adalah istiqamah. Perintah pertama adalah daripada surah Hud ayat ke-112. Allah Ta'ala sebut, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Oleh itu hendaklah kamu wahai Muhammad sentiasa tetap teguh, yakni istiqamah di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW berkata apabila turun ayat ni, Nabi SAW pernah satu hari beritahu, sayyabatni Hud, surah Hud telah menjadikan aku beruban. Telah menjadikan aku beruban. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, sebab apa beruban? Sebab apa beruban? Adakah cerita-cerita umat-umat terdahulu ke apa semua? Tak, kata Nabi SAW. Tetapi ayat ni ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Istiqamah, perintah supaya sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul. Istiqamah. Sebab apa sampai beruban? Sebab susah. Sebab susah. Manusia yang kompleks, manusia yang setiap hari berbolak-balik, disuruh istiqamah di atas satu jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Sehingga menyebabkan Nabi SAW beruban.
Kemudian surah Fussilat ayat ke-30 hingga 32, Allah Ta'ala jelaskan kelebihan-kelebihan kita ni istiqamah. Kita ajak ibadah ataupun kita beristiqamah. Yang pertama adalah sesungguhnya orang yang berkata qalu rabbunallah summa istaqamu, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Yang pertama, turun malaikat dengan berkata janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita. Bila ni malaikat kata ni? Ada tak kita istiqamah sembahyang sunat sembahyang turun malaikat? Mari alla takhafu wa la tahzanu. Terus tak sembahyang lah batu. Ketika ajal, ketika nak mati, orang yang istiqamah sampai dia mati, Allah Ta'ala janji akan turun pada malaikat, la takhafu wa la tahzanu. Kata jangan kamu takut. Kenapa? InsyaAllah masa depan kamu adalah masa depan yang baik. Dan jangan kamu bersedih kerana apa yang kamu tinggalkan adalah perkara-perkara yang baik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembiranya adalah masuk syurga. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Orang yang istiqamah Allah Ta'ala janji untuk tolong di dunia dan juga di akhirat. Next, keistimewaan lagi, kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu. Balasan kamu istiqamah diiringi oleh di syurga. Hanya kamu boleh pilih apa sahaja yang kamu kehendaki. Serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Oleh kerana istiqamah ni, kita dah belajar bab apa? Bab sabar, bab apa lagi? Takwa, bab muraqabah. Lepas tu bab yakin dan tawakal. Dalam istiqamah ni kena ada semua tu. Kalau tak sabar, tak boleh buat. Tak yakin dengan balasan Allah SWT, tak boleh buat. Tak yakin dengan takdir Allah SWT, tak lepas nak istiqamah. Nak sampai kepada istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-13 dan ayat ke-14, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetapkan pendirian, maka tidaklah mereka takut dan tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga, tetap kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan untuk amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Okey. Apa dia istiqamah ni? Apa dia istiqamah? Istiqamah ni adalah terdiri daripada dua rukun. Yang pertama adalah mengikut syariat Nabi SAW. Yang kedua adalah berterusan. Berterusan. Lebih lama benda tu berterusan, lebih tinggi pahala dan juga fadilah istiqamah. Ada tak istiqamah yang wajib? Ada tak istiqamah yang wajib? Ada istiqamah wajib, sembahyang 5 waktu. Kalau tak istiqamah sembahyang 5 waktu, maka wajib istiqamah, tak sunat. Kata istiqamah ni sunat je, tak, wajib istiqamah sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu wajib istiqamah. Bayar zakat, zakat fitrah, puasa di bulan Ramadan, wajib. Zakat harta dan sebagainya bila layak, wajib istiqamah. Amalan sunat, wajib nak istiqamah berbuat amalan sunat, wajib. Hari ni sembahyang sunat rawatib, besok tak apa lah, tinggal sembahyang nak buat lah. Ambil hukum istiqamah kat situ. Contohlah sembahyang dah buat solat sunat rawatib semalam, hari ni tak apa lah, sunat. Apa hukum istiqamah kat situ? Tak istiqamah? Kira wajib lah. Wajib bagi kita. Kira tak, kalau tak buat rawatib kemudian tu dosa. Tak dosa?
Ini Allah Ta'ala perintah ni, hendaklah kamu sentiasa istiqamah di atas jalan yang betul ni. Fastaqim kama ubita. Yang ni istiqamah pada perkara wajib. Pada perkara sunat tidaklah wajib untuk istiqamah dengan perkara sunat. Bahkan afdal, lebih sahaja. Itu kaedahnya. Baik. Lagi, apa lagi istiqamah yang wajib? Tadi istiqamah buat benda wajib. Ada tak istiqamah yang wajib? Istiqamah yang wajib. Buat benda wajib, wajiblah istiqamah. Ada tak istiqamah lain yang wajib? Kalau tak istiqamah buat benda tu dosa. Tapi bukan amalan fardu. Bukan amalan fardu. Kalau tak istiqamah, amalan fardu dah settle lah. Apa lagi amalan fardu? Sembahyang waktu, semua. Ada lagi perkara wajib selain pada rukun yang 5 tu? Apa tu? Wajib menanggung nafkah. Wajib. Kalau tak istiqamah mana? Habis. Laporlah. Maksudnya wajib buat. Wajib buat. Okey. Maksudnya semua perkara wajib dalam agama, wajib juga istiqamah. Wajib juga istiqamah. Baik. Dan kita istiqamah tu kerana diperintah Allah Ta'ala. Bukan kerana kita istiqamah buat tu sebab benda lain, sebab riak ke tak anjuk dan sebagainya. Tak jadilah istiqamah. Yang kedua, wajib juga istiqamah. Kalau tak istiqamah berdosa adalah wajib meninggalkan maksiat. Istiqamah meninggalkan maksiat. Senang atau susah? Senang istiqamah meninggalkan maksiat. Susah. Itulah yang menjadikan Nabi SAW berubat. Syabat ni. Allah Ta'ala larang menipu. Susah juga ni. Allah Ta'ala larang bercakap keji. Susah juga ni. Kadang marah-marah terkeluar juga. Allah Ta'ala larang mengumpat, mencuri dan sebagainya. Sekali dua bolehlah, tahan. Ini pun bulan puasa habis puasa, ya Allah. Setiap jamuan raya pergi tu ada je cerita. Contoh. Bila ingat balik Allah. Jadi istiqamah tu susah. Taubat, sebab tu kita belajar taubat dulu, istiqamah. Taubat. Dia berulang-ulang. Tapi istiqamah ni benda yang kita istiqamah tinggalkan. Baik. Jadi kenapa? Boleh gabung? Boleh, tak masalah. Istiqamah dalam bertaubat. Wajib juga istiqamah taubat. Taubat daripada dosa besar hukumnya wajib. Kita dah sentuh lah sebelum ni kan. Apakah hukum bertaubat? Taubat wajib. Baik. Tapi bukanlah dengan makna taubat wajib tu kena semayang taubat tak. Taubat ni berapa rukun ni? 5. Menyesal tak nak buat lagi. Tinggalkan. Menyesal di atas dosa yang kita buat, itu yang pertama. Yang kedua, berazam tak nak buat lagi. Yang ketiga, yang ketiga apa dia? Rukun taubat ketiga, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun. Menyesal lah, azab tak nak buat, tak minta ampun dengan Allah Ta'ala, tak jadi taubat. Kalau sesama manusia, minta maaf dengan manusia. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang pertama. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل
amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah meminta, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu ucapan dalam agama Islam yang aku tidak menanyakan kepada seorang pun selain kau. Beliau pun menjawab, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah, tetaplah berada pada jalan yang lurus. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ini seorang yang berasal daripada Taif. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, daripada Bani Saqif. As-Saqafi daripada Bani Saqif. Suatu ketika dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ajarkan aku dalam agama Islam ini, dalam syariat Islam ini, satu perkara yang aku tak akan tanya dah orang lain selepas daripadamu. Aku tidak perlu yang tidak perlu saya bertanya kepada orang lain lagi. Apa maknanya? Satu perkara yang kalau kau ajarkan kepada aku tak tanya dah orang lain. Aku kena buat benda ni je. Orang lain tak perlu syarah dah. Aku tak perlu pergi minta makna syarah dengan orang lain, tak perlu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah, katakanlah saudara ucapkanlah, saya percaya kepada Allah, amantu billah, kemudian berikan komitmen ucapan pada berikan komitmen saudara pada ucapan itu, yakni istiqamah. Dalam terjemahan dia tulis berikan komitmen, summastaqim. Berikan komitmen, summastaqim. Kenapa dalam banyak-banyak nasihat Nabi SAW nasihatkan dia supaya istiqamah? Kerana dia akan mengulang proses yang sama. Dia akan mengulang proses yang sama. Sebab mana ada orang apabila sudah beriman, mengaku sudah beriman sepenuhnya, boleh komplit, boleh sempurna iman dia? Tak ada. Boleh sempurna? Tak ada. Mesti akan ada salah, mesti akan ada kurang, mesti akan ada. Jadi setiap kali kita ingat tentang istiqamah, kita akan mengurangkan jatuh naik iman kita itu dengan lebih jauh. Macam apa nama? Teori apa? Kalau sekali bounce tu jauh, kemudian lama-lama dia dekat. Maksudnya mula kita mengaku beriman, mula-mula masuk Islam, mungkin kita banyak taksir, mungkin kita banyak kurang, kita banyak buat jahat dan sebagainya. Tetapi istiqamah itu akan menjadikan graf itu semakin kecil. Ni ingat istiqamah, tak boleh buat. Tetapi disiplin nak dapatkan benda itu sangat susah. Istiqamah ni dia disiplin, dia bukannya apa nama, cerita ibadah banyak unsur, tak. Dia adalah satu fokus dan juga disiplin. Cuma bukan dalam hal-hal keduniaan, tetapi dalam keimanan. Istiqamah dalam beriman. Baik. Tetapi tahap minima istiqamah tu mungkinlah kita mampu buat. Kita mampu pergi buat benda wajib, sembahyang fardu, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi masih lagi banyak perkara wajib yang lain yang mungkin kadang-kadang kita terlepas dan juga tidak dapat istiqamah sepenuhnya. Baik. Okay, kemudian nak habiskan terus bab istiqamah. Hari ni 2 bab kita belajar. Kena 3 bab. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, usahakanlah bersikap lurus dan menetapi yang benar, serta ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari seksa
kerana amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, termasuk juga aku. Hanya sahaja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan kurnia. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Sabda Nabi SAW, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amali. Dekatkanlah diri saudara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, melakukan amalan secara sederhana. Rasulullah bagi tips untuk istiqamah. Bagi tips untuk istiqamah, iaitu bersederhana. Bersederhana. Kalau kita nak buat sesuatu, jangan ekstrim. Shift tu perlahan-lahan, pergi berubah tu perlahan-lahan. Ini tips Nabawi, tips daripada Nabi SAW. Sederhana, kemudian saudara berikan komitmen saudara pada amalan itu dengan melakukannya secara berterusan. Apa makna sederhana? Sikit sederhana. Berterusan. Mungkin 1-2 benda, mungkin satu benda je. Satu benda setahun kita buat, kita cuba improve. Berbanding 10 benda, dah tahan 2-3 hari. Atau mana itu dulu hilang, komitmen tu hilang. Sebab apa Rasulullah jawab macam tu? Kerana ketahuilah tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh amalannya itu. Kerana kita bukan beriman dengan amalan, kita tidak bergantung dengan amalan. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Tuhan wahai Rasulullah? Allah, saya pun begitu, melainkan sekiranya Allah melindungi saya dengan rahmat dan kebaikannya. Jawab Nabi SAW, direkodkan oleh Muslim. Para ulama berpendapat mana komitmen istiqamah ialah sentiasa melazimkan diri mentaati Allah. Mereka mengatakan istiqamah adalah intipati kepada ajaran Islam. Baik. Yang pertama, suruhan Nabi SAW suruh buat benda itu secara sederhana. Yang kedua, Nabi ajar jangan bergantung dengan amalan kita. Apa makna jangan bergantung? Jangan merasa, jangan kita kira, oh inilah pahala aku, inilah dosa aku. Kerana rahmat Allah SWT lebih besar daripada itu. Tetapi Rasulullah suruh beramal, qaribu wasaddidu, beramal. Tapi jangan kira. Dengan masuk, jangan jadikan tu kita berkira nak masuk syurga dengan benda tu. Saya sedekah 1000 dah hari ni. Rasa masuk syurga dah ni. Sebab apa? Sebab mana ada orang sedekah 1000 saya seorang je. Contoh. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pula dengan kamu? Dengan Rasulullah SAW sama juga ke? Rasulullah pun tak masuk syurga dengan amalannya. Pun sama kata Nabi SAW, melainkan dengan rahmat dan juga kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Nawawi, ini jawapan tawaduk daripada Nabi SAW. Jawapan tawaduk daripada Nabi SAW. Maksudnya melainkan, padahal memang Rasulullah SAW ni kalaulah nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang paling berhak mendapat rahmat dan kebaikan Allah Ta'ala ni tentulah Nabi SAW. Dan kalau kita pun amal soleh kita ni tak mampu nak memasukkan kita ke dalam syurga, Nabi SAW, kita orang rajin beramal soleh ni pun bukan tentu kita masuk syurga dengan amal soleh. Tentulah Nabi SAW pun rahmat Allah Ta'ala kalau nak bagi lebih besar lah daripada nak bagi kepada kita. Tapi kerana tawaduk daripada Nabi SAW, Nabi jawab begitu. Jadi yang pertama tadi, nasihat. Sahabat minta nasihat, Nabi SAW suruh mula-mula sekali tetapkan keimanan, beriman, kemudian istiqamah. Yang kedua, tips. Cara nak mudah istiqamah adalah dengan bersederhana. Maksudnya nak berubah pelan-pelan. Nak buat baik pelan-pelan. Nak tinggalkan benda jahat, tinggalkan pelan-pelan. Kadang-kadang 10 tahun kita buat benda jahat, 15 tahun, 20 tahun, takkan dalam masa sehari dua kita boleh tinggal. Sebab dah sebati. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita bersederhana dan perlahan, sedikit demi sedikit. Kalau kita
Macam mana je? Penat atau malam? Payah saya jawab, saya kena minum air. Macam mana kalau kita sampai satu masa, mungkinlah dalam seminggu tu kita rajin buat masalah, kita rajin buat satu ibadah tertentu, kan? Zikir kadang sampai ada satu hari Allah penat tu. Mari satu hari, 2 hari, 3 hari penat tu. Mungkinlah dalam sebulan, kan? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Lawan, tak mampu juga lawan. Kena paksa tu memanglah. Kena paksa tu perkara pertama yang wajib buatlah, kena paksa. Tapi kalau paksa ya Allah, memang tak mampu ni. Tak mampu sangat. Nampak tak mampu saya. Kita sederhanakan dia. Kita kurangkan dia. Sebelum ni sedekah tiap hari boleh RM50 ni. Istiqamah. Tapi hari tak ada duit. Hari saya tak ada duit. Tak ada sangat, tak ada duit. Nak makan pun tak ada duit. Bubuh 50 sen. Contoh. Tapi jangan tinggal. Aslul ibadah masih ada, asal ibadah masih ada. Tetapi tak tinggal. Contoh. Dulu antara perkara yang saya pernah tanya kepada masyayikh, syekh masa belajar dulu, kalau kita zikir lepas main ni tak dah. Kelah lah, program lah, corak lah, macam-macam. Kan? Macam mana nak zikir ni kata? Orang lain lepas mayang boleh astagfirullah, la ilaha illallah, zikir 33 semua, kan? Habis doa semua 15 minit, 20 minit. Kita tak dah. Apa nak buat? Kalau kita tinggal terus, habis istiqamah kita, hilang pahala istiqamah. Apa guna? Dia kata buat on the way. Dia kata tak mampu. Memanglah ada kelebihan duduk tempat tu zikir, ada kelebihan lebih daripada orang tak duduk situ. Buat sambil jalan. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah, sambil keluar masjid. La ilaha illallah la syarikalah, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahu la ilaha illa anta, zikir 33. Masuk kereta dah, sementara nak sampai tempat tu minit dah. 5-10 minit. Contoh, kan? Berjanji dengan orang dan sebagainya. Maknanya tak mampu macam mana pun kita nak istiqamah dengan benda tu, dengan nak dapatkan benda tu, kita cuba cari jalan buat yang minimal, buat kadar minimal. Biasa setiap hari aku boleh buat macam ni lah, tapi hari ni tak boleh. Tak boleh nak buat. Gitu lah. Kalau hak tu pun tak mampu, kita kena patah balik, tak boleh belajar buat istiqamah. Kena baca semula buat istiqamah. Boleh, tapi bulanan lah. Jadi bulan-bulan, meliputi boleh, tak ada masalah. Hatta setahun tu. Setahun. Cuma yang tahu kemampuan kita tu adalah kita dengan Allah Ta'ala je. Yang tahu kemampuan tu kita dengan Allah SWT. Kalau setahun sekali kita ni, memanglah bagus setahun sekali, 1000 setahun. Ni cover tu 12 bulan. Tahun depan entah lupa dah. Kan? Entah lupa dah. Aku pernah ke sedekah 1000 setahun ni. Tak tahu dah. Jadi mungkin kita perlu sebulan sekali. Mungkin kita perlu seminggu sekali. Setahun sekali ni puasa bulan Ramadan kan dah lah. Orang lain tu buatlah seminggu sekali. Kata. Itu hak sunat. Cuba cari checklist kita hak wajib. Nafkah, apa lagi? Tolong, apa lagi? Benda hak wajib. Ataupun sunat muakkad sikit sembahyang jemaah. Ini. Kalau ada naik turun ni, tu kena repair dulu. Kadang gerah naik, kadang gerah turun. Pada perkara wajib. Kalau sunat ni kira
kira next level lah. Mungkin lah kita perlu buat juga, tak kata kita tak wajib buat. Tapi yang wajib dulu. Macam mana kita nak istiqamah dengan benda wajib? Benda tu memang orang kata klise. Tak cakap keji, tak cakap buruk, tak menipu dan sebagainya. Tapi nak istiqamah tu perlukan disiplin dan juga pengorbanan. Okay, next bab 9 adalah galakan supaya berfikir. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu atas kelemahan dan kemampuan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan dan manfaat dalam pembacaan hadis-hadis kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina waqta hajatina ilayya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqamati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.